Jadi apabila nak letak berhala tu situ, dia kata sofa marwah ni tak ada berhala. Jadi kita ambil yang lelaki kita letak di sofa, yang perempuan kita letak di marwah. Jadi masa sa'i tu pergi jamuhlah kaki Asif dan Nailah. Asif nama, Asif dan Nailah. Pergi jamuh kaki. Masa naik bukit sofa tu, jamuh kaki Asif. Naik marwah jamuh kaki Nailah. Macam kita sekarang ni kan naik atas bukit tu, labbaik Allah kan, lambai-lambai. Dia tu masa naik atas bukit tu, dia buat haji serupa ya ni. Jadi pegang kaki situ, pegang kaki cium-cium, dan bisa dulu nak. Telanjang ni, berhala telanjang ni. Berhala orang betul lah. Dia buat berhala lah patut tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi masa dalam jahiliyah tu duduk cium waktu juga lah. Apabila tahun 8 Hijrah, tahun 7 Hijrah, tahun 6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaybiyah. Nabi nak pergi umrah. Kemudian tahun tu mereka tidak boleh buat umrah. Tahun berikutnya baru boleh buat umrah. Kan? Iaitu tahun 7. Sayyidina Umar pergi, dah sahabat-sahabat Nabi tak pergi. Nabi tak pergi. Lalu sahabat Nabi enggan nak bersa'i di Safa dengan Marwah. Kerana dia kata ini berhala ni. Kita Kaabah saja tawaf tak apalah, berhala ada situ tak apalah, kita tawaf apa tu. Kok ni kita kena jamuh ni. Adat kita dulu. Maka ni satu ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar Islam, syiar Allah. Faman hajjal baita, maka siapa-siapa yang berhaji ataupun mengunjungi umrah haji kepada Baitillah, awik tamara atau berumrah, fala junaha alaih, maka tidak berdosa mereka tu antawafa, untuk mereka tawaf, iaitu bersa'i. Tawaf sini sa'i. Pasal tawaf tu, sa'i tu macam tawaf yang pusing juga kan. Biha, iaitu untuk bertawaf di antara, untuk bersa'i di antara keduanya. Barulah bila tu ayat ni, barulah sahabat nak buat. Jadi umrah tu berhenti setakat tawaf. Sa'i tak nak buat belaka. Kalau tak boleh tahu cerita ni, ayat ni tak faham. Ayat ni tak faham. Ayat ni 7 Hijrah. Wa man tatawwa'a khaira, maka sesiapa yang mengerjakan tawaf itu secara sukarela, itu adalah kebaikan bagi dia lah. Fa inna Allaha syakirun alim, maka dan Allah Taala itu maha mensyukuri. Ini tak tepat ni, alaihi. Maha mensyukuri, tidak gitu. Membalas kesyukuran mereka. Membalas kesyukuran manusia terhadap dalam taat pada Allah Taala itu alim, maha mengetahui. Syakur Tuhan itu sifat dia maha mensyukuri, yang layak bagi dia disyukurkan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ini ialah bagi siapa-siapa jadi ustaz esok. Ini ayat ni untuk mereka yang takut kepada orang jahil. Takut kepada anak murid, takut anak murid bila dia mengajar, bila beritahu tentang tauhid ni, anak murid tak nak belajar, lari. Ini ayat untuk mereka ni. Jadi siapa-siapa yang tak nak beritahu tentang tauhid ni kepada manusia, takut anak murid tu lari. Ini ialah ayat ni khas bagi orang alim, ia takut kepada orang jahil. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda.
Dan sesungguhnya orang-orang yang menjemunyikan ma anzalna minal bayyinat, daripada apa yang telah kami turunkan dengan keterangan yang jelas nyata dalam Quran ini kepada Nabi Muhammad, wal huda, dan dalam Quran itu ada petunjuk, min ba'di ma tabayyana linnas, yang telah kami huraikan, telah kami jelaskan sejelas-jelasnya dalam Quran itu linnas, pada manusia fil kitab. Min ba'di ma ni ayat ni hak maka orangnya. Min ba'di ma bayyanahu linnas. Bayyanahu linnas fil kitab. Yang setelah kami telah jelaskan sejelas-jelasnya untuk manusia semua sekali dalam Quran, dia tentang tauhid itu dia sembunyi. Tetap patah-patah dia bila baca ayat Quran, tetap patah-patah tu dia pun tak beritahu pasal ni orang perempuan ni, masalah patah-patah orang perempuan ni, nama orang perempuan tak nak belajar ni pula. Ulaika, orang-orang yang menyembunyikan maksud Quran ni. Maksud Quran sama ada punya sikit ke, semua ke, tak kira. Ulaika, mereka bersifat seperti ini, yal'anuhumullah, mereka tu akan mendapat laknat daripada Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dapat laknat juga bagi orang-orang yang melaknati. Macam saya kata terang-terang ni, saya cukup sakit hati kepada ustaz-ustaz yang reti macam saya ni, yang tidak mengajar. Kalau yang mengajar pula tak beritahu. Dia kata ustaz, jadi orang dapat kata saya lah ni. Saya lah. Dah kira dia tahu benda ni, tak boleh. Dia tahu. Ni orang yang belajar sunnah dah ni. Illa alladzina tabu, melainkan orang-orang yang sudah bertaubat. Jadi tubuh tadi dia bertaubat. Wa aslahu, kemudian dia memperbaiki balik perbuatan dia, iaitu start mengajar balik, beritahu hurai balik kepada manusia, wa bayanu, dan menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang telah mereka sembunyikan. Biasanya tentang tauhid, tentang syirik kepada Allah. Amalan-amalan yang manusia sedang buat sekarang ni, mereka disembunyi. Jadi hak orang dua yang beritahu tu hak sakit kubur. Macam ada satu orang di masjid Patekir. Ada seorang tu jumpa ngurusi, cerita tentang saya ada mengajar di orang ni di masjid Patekir. Dia ada orang kata saya mengajar sesat. Dia orang kita pergi jumpa pengurusi, beritahu satu. Dia kata betul. Lepas tu dia sendiri dia pun tak larai apa. Dia tahu saya kata betul ni. Tapi adakah dia menerangkan balik kepada manusia? Tak ada. Kecuali illa alladzina tabu, melainkan orang-orang yang sudah bertaubat, wa aslahu, memperbaiki balik apa yang mereka sudah buat salah tu, minta maaf balik pada Allah, buat baik balik pada manusia tu, wa bayanu, dan menjelaskan balik kepada manusia. Fa ulaika, maka orang-orang sifat seperti itu, atubu alaihim, aku terima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima taubat, lagi maha mengasihani kepada manusia yang suka bertaubat pada dia. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang masih lagi engkar, tidak sembah juga, duduk dalam kekar, duduk sembunyi tu, untuk guru sana. Wa matu, kemudian mereka termati. Wa hum kufar, dan mereka dalam keadaan kufur. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini, alaihimul la'natullah, alaihim la'natullah, ke atas mereka laknat daripada Allah. Laknat daripada Allah maknanya ampun dosa tak terima, tak diberi ampun dosa, tidak diberi rahmat untuk masuk syurga. Ada bahagia.
Ni syirik tak buat ni. Dia ni. Syirik tak buat apa semua bid'ah tak buat belaka. Tapi dia tak beritahu pada manusia. Teka yang neraka juga. Setan bisu. Ni setan bisu nak kena. Ada Nabi kata, ni setan bisu. Ulang maksud. Allah. Ulaika alaihim laknatullah, bagi mereka laknat Allah, wal malaikah, dan laknat para malaikat, wan nas, dan manusia ajma'in, semua sekali melaknati mereka. Khalidina fiha, kekal mereka dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringankan mereka daripada azab. Kurang sikit azab ni, tak kurang rasa. Walahum yanzurun, dan mereka tidak diberi tangguh untuk diseksa. Dia kata, Tuhan nanti dululah, kita boleh sehari dua lagi terus masuk neraka. Tak boleh juga. Ataupun esok lusa lah, kalau nak bakar api pun masuk dah dalam dia nak esok lusa lah, minta tangguh. Tak boleh juga. Senantiasa. Oleh sebab itu, ni dakwah surah. Oleh sebab itu, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu, Tuhan bagi kamu semua, ilahun adalah satu Tuhan, wahid, ya satu saja dia, yang maha esa dia. La ilaha illahu, maka tidak ada lagi yang layak disembah melainkan kepada Tuhan Allah saja, Tuhan yang bernama Allah saja. Ar-Rahman, dia lagi ada sifat yang lebih besar, yang ada sifat lain, iaitu maha mengasih. Ar-Rahim, maha mengasihani kepada segala makhluk dia, sekiranya dia ampun, tak dia akan diazab lagi di akhirat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim.